Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dadah terkawal 2025 buat seluruh keluarga Malaysia. Anda bersama saya Ain Nabila dan ini berita AADK edisi 8 November 2021. Antara tajuk utama edisi ini, AADK ajak warga yang bersara terus sumbang idea kepakaran. Program inovasi AADK beri impak kepada warga, klien dan masyarakat. Awak, janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga, tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and warn dan elakkan 3S. Tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecergasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama kita jaga kita. Budayakan normal baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Timbalan Menteri Dalam Negeri 2, Datuk Jonathan Yassin berharap warga Agensi Antara Kebangsaan AADK yang bersara terus aktif menyumbang idea dan kepakaran dalam usaha kerajaan mencapai sasaran dadah terkawal 2025. Langkah tersebut, ujar beliau, secara tidak langsung dapat membantu mengurangkan nilai ambang penyalahgunaan dan penagihan dadah di negara ini pada paras 400 orang bagi setiap 100,000 penduduk dan kadar kepulihan sebanyak 75%. Peranan AADK sebagai agensi utama untuk membasmi penyalahgunaan dadah serta penagihan dadah dan substan melalui pendekatan pencegahan, rawatan pemulihan dan penguatkuasaan undang-undang akan terus menjadi keutamaan jabatan. Tanggungjawab dan peranan tersebut perlu diselari dengan aspirasi keluarga Malaysia berpandukan dokumen Pelan Strategik AADK 2021 hingga 2025 dan Pelan Strategik KDN. Di samping itu juga AADK sebagai sebuah agensi yang berkaitan dengan penguatkuasaan undang-undang perlu dilihat sebagai agensi yang berorientasikan perkhidmatan atau service oriented yang mesra rakyat dan bukan semata-mata melaksanakan tugas penguatkuasaan saja. Dari segi sesi libat turus dengan masyarakat sivil dan orang awam juga perlu dilakukan secara berterusan. Ini penting untuk AADK memperoleh maklumat balas yang tepat daripada masyarakat bagaimana baik perkhidmatan dari masa ke semasa. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Persaraan AADK 2021 yang diadakan sebagai tanda penghargaan kepada 84 pegawai dan kaki tangan AADK yang telah menabur bakti sepanjang tempoh berkhidmat bersama agensi. Terdahulu pada sesi lawatan kerja itu, Jonathan turut diberi taklimat mengenai gerak kerja dan operasi agensi selain menyampaikan amanat kepada warga AADK. Pada masa sama, beliau turut melancarkan laman web rasmi AADK yang baharu. Turut menyertai sesi berkenaan Timbalan Ketua Setiausaha Keselamatan KDN, Datuk Abdul Halim Abdul Rahman dan Ketua Pengarah AADK, Tuan Sutekno Ahmad Belon. Ini termasuklah Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan AADK, Puan Chan Hon Jin dan Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK, Datuk Dr. Muhammad Sadir Muhammad Amin. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Warga kerja AADK disarankan terus proaktif dalam melunaskan amanah tugasan dengan mesra, pantas dan menggunakan kaedah yang lebih inovatif bagi memberi perkhidmatan terbaik kepada orang awam. Ketua Pengarah AADK, Tuan Sutekno Ahmad Belon berkata, kaki tangan agensi juga perlu memastikan perkhidmatan yang ditawarkan dirasai oleh semua klien, ahli keluarga klien dan seluruh masyarakat yang mempunyai permasalahan dadah. Menurut Sutekno, masyarakat hari ini menjalani kehidupan dalam era yang tidak stabil, tidak berdijangka dan tiada ketentuan, tambahan pula berdepan dengan pandemik COVID-19. Justeru, beliau menyarankan agar budaya inovasi dipraktikkan dari semasa ke semasa bagi memastikan AADK kekal relevan sebagai agensi utama memberi perkhidmatan berkesan kepada klien dan orang ramai meskipun dalam situasi tidak menentu. Katanya, warga agensi juga harus melipat ganda usaha mencipta pelbagai idea berinovatif dalam sistem penyampaian perkhidmatan seiring arus globalisasi yang pesat berkembang dewasa ini.
Dalam pada itu, Sutarno turut menyatakan bahawa laporan Indeks Inovasi Global atau GII 2020 merekodkan Malaysia naik 2 anak tangga di kedudukan ke-33 daripada 131 negara berbanding ke-35 pada tahun lalu. Pencapaian peringkat antarabangsa itu secara langsung menunjukkan bahawa negara perlu kekal kompetitif dan berdaya saing melalui pemikiran secara kreatif dan inovatif. Beliau berkata demikian pada sambutan Hari Inovasi dan Kecemerlangan AADK 2021 yang berlangsung di Ibu Pejabat AADK di sini pada Selasa. Sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Seketika nanti, Puspen Muar juara Hari Inovasi dan Kecemerlangan AADK 2021. Ramai menipu diri semata-mata mahu melanggar SOP. Selagi anda terus menipu, penularan COVID-19 pasti sukar dibendung. Impak semakin parah, pendidikan semakin parah, ekonomi semakin parah, kelangsungan kehidupan semakin bertambah parah. Punahlah harapan kita semua apabila kes terus meningkat setiap hari. Sia-sialah usaha barisan hadapan berhempas pulas membanteras COVID-19. Ayo, bersama kerajaan, kita lawan bersama. Amalkan SOP. Kerana COVID-19 tidak memilih mangsa. Bertemu kembali. Sebanyak 12 kumpulan dari Pusat Tanggungjawab atau PTJ, AADK Ibu Pejabat, AADK Negeri dan Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik atau PUSPEN mengambil bahagian dalam pertandingan Hari Inovasi dan Kecemerlangan AADK 2021. Program yang berlangsung di Ibu Pejabat AADK pada Selasa lalu menyaksikan kreativiti para peserta menghasilkan kepelbagaian produk menarik dan berinovatif. Pada pertandingan tahun ini, Puspen Muar dinobatkan juara dan membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM5,000. Penganjuran Hari Inovasi AADK 2021 merupakan inisiatif menyemai budaya inovasi dan mengiktiraf warga kerja AADK yang kreatif menghasilkan produk inovasi yang memberi impak besar pada perkembangan dan kemajuan agensi. Pada majlis tersebut, Ketua Pengarah AADK Tuan Sutarno Ahmad Bello menyampaikan hadiah kepada para pemenang pertandingan Hari Inovasi dan Kecemerlangan AADK 2021. Turut menjayakan program tersebut ialah Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan AADK Puan Chan Hon Jin dan Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK Datuk Dr. Muhammad Sadeh Muhammad Amin. Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dadah. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Kita ke berita seterusnya. Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK, Datuk Dr. Muhammad Sadeh Muhammad Amin meninjau perkembangan operasi, fasiliti dan kepelbagaian modul sampingan yang disediakan kepada klien di Puspan Serendah baru-baru ini. Dalam sesi turun padang selama 3 jam itu, beliau turut mendengar taklimat berkaitan gerak kerja di Puspan tersebut, termasuk mengambil peluang menyampaikan amanat dan nasihat dalam usaha mencapai matlamat darah terkawal 2025. Saya telah dibawa ke premis dan juga pusat-pusat aktiviti yang telah dijalankan oleh Puspen Serendah, khususnya dari segi core business kita, antaranya aktiviti rawatan, pemulihan dan perubatan, dan di dalam masa yang sama juga aktiviti lain seperti aktiviti pertanian, ya, di mana di Serendah ini
dijalankan penanaman secara vertigasi cili dan juga penternakan ikan tilapia. Jadi ini adalah suatu proses yang berterusan di mana tujuan aktiviti sampingan ini adalah untuk membentuk kepulihan yang kekal kepada klien-klien kita. Saya juga telah diberikan taklimat berkenaan dengan aktiviti-aktiviti dan juga perancangan-perancangan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2021 dan juga way forward yang akan dilaksanakan oleh Puspen Serendah. Dan akhirnya bolehlah saya simpulkan bahawa Puspen Serendah menuju ke satu era pembaharuan yang mana perubahan-perubahan yang dilaksanakan secara berfasa ini akan membolehkan Puspen Serendah ini menjadi suatu penanda aras kepada dual fungsi ataupun dua fungsi, iaitu selain daripada peranan untuk membina kepulihan kepada klien kita juga, kepada klien kita di dalam masa yang sama merawat mereka yang ataupun merawat para penagih yang terlibat dengan HIV. Dalam pada itu, beliau juga meluangkan masa menyiapkan sajian capati bersama klien sempena sambutan perayaan Deepawali di Puspen tersebut. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Baik, kita teruskan dengan segmen Personality ADK. Pada minggu ini, segmen Personality ADK merupakan seorang pegawai yang berdedikasi. Siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Sabah Maju Jaya dan salam keluarga Malaysia. Baik, nama saya Albertian, penolong pengarah cawangan rawatan, perubatan dan pemulihan AADK Negeri Sabah. Dalam perkhidmatan saya bertugas dalam perkhidmatan saya bertugas pada mulanya tahun 2007. Perkhidmatan pertama saya ada di Jabatan Penerangan Malaysia Sabah, dan tempat yang mula-mula saya bertugas adalah di Jabatan Penerangan Daerah Beaufort pada tahun 2007. Itu sebelum saya memasuk di perkhidmatan AADK. Dan pada tahun 2013 saya diberikan tawaran peluang untuk memasuki AADK sebagai pegawai anti dada S41. Dan first posting, first pelantikan saya adalah di Ibu Pejabat AADK Negeri Sabah di bangunan Sunhin Wawasan Plaza. Itulah tempat permulaan perkhidmatan saya di AADK. Okey, untuk tugas-tugas yang saya tipikal di saya sekarang, saya memegang peranan untuk cawangan rawatan perubatan pemulihan, dan tugas-tugas sampingan tu yang diamanahkan oleh pengarah kami sendiri adalah seperti jawatan kuasa untuk job hijau, pegawai aset, dan juga penyelia kepada beberapa kawasan untuk KBT. Macam saya akan jaga kawasan KBT Keningau, dan juga ada juga peranan yang diberikan iaitu menjaga kawasan yang melibatkan MTMD daerah. Contoh, saya akan jaga kawasan Senakan. Itulah allocation ataupun pembagian tugas yang diberikan diamanahkan oleh pengarah kami iaitu Tuan Abdul Hamidi bin Ibrahim untuk memastikan fungsi dan juga peranan AADK itu dapat dirasai di sesuatu kawasan itu. Itu bagi part saya lah di kawasan tersebut. Contoh Keningau, saya akan handle untuk kawasan KBT, dan untuk Senakan saya akan jaga kawasan MTMD. Okay, untuk cabaran semasa berkhidmat di AADK,
cabaran tu banyak cabaran. Yang paling saya rasa apabila kita gagal membantu keluarga klien, kita gagal membantu klien itu pulih, kan? Tetapi dia tidak berhenti di situ, sebab kita akan sentiasa menggunakan pendekatan yang lain untuk approach. Itu mungkin satu cabaran dalam ADK. Percaya atau tidak, memang semua akan rasai macam itu. Kepada semua kawan-kawan yang berada di luar ADK, kawan-kawan ADK, sahabat-sahabat ADK, mereka akan rasai macam itu. Tetapi personally, yang kepada bukan bidang kerja ADK ini, cabaran yang paling saya rasa ataupun yang paling mengingatkan kepada zaman-zaman saya lah sebelum-sebelum di jabatan lama adalah apabila kita gagal dalam melaksanakan satu program yang boleh rakyat rasa. Itu yang saya rasa itu cabaran kepada diri saya. Tetapi don't stop. Kita tidak boleh berhenti di situ, karena kalau kita berhenti di situ, kita kalah sebab kita mau menyampaikan sesuatu kepada masyarakat. Cuma terpulang kepada penerimaan, dan terpulang juga apa yang kita persembahkan itu dapat diterima oleh masyarakat tersebut. Pesanan kepada masyarakat di luar sana, jauhilah dada, sayangilah keluarga anda, dan berikan sokongan kepada ADK. Segmen Personality ADK menutup tirai berita ADK kali ini. Kepulihan anda, keprihatinan kami. Lebih baik cegah. Terus ikuti ADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube Mr. ADK. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi.